Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda, amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin muslimat yang mengikuti siri FB Live anjuran NGO Ahlus Sunnah wal Jamaah Research Group, dikenali sebagai ARG, yang mana pada pagi ini pun kita agak terlewat daripada yang dijangkakan. Kita sepatutnya bermula dalam sekitar jam 10 pagi, dalam 10.15 baru kita bermula, iaitu untuk mensyarahkan kitab Penziarah kubur bukan penyembah kubur. Ini tajuk yang penting, terutamanya di zaman kita, yang mana terdapat segolongan umat Islam yang menuduh dan menyangkakan bahawa orang yang berziarah ke kuburan, melakukan amalan-amalan tertentu, berdoa, berqasidah, bersyair dan sebagainya, itu sebagai orang yang melakukan upacara penyembahan. Jadi penting untuk diterangkan dengan dalil-dalil, contoh-contoh amalan daripada Rasulullah SAW, daripada para sahabat dan sebagainya. Kitab disusun oleh Al-Fadil Kiai Ma'ruf Khazin, hafizahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini, amin. Tadi pun nak set up frame tu pun ambil masa juga, cari mana frame. Alhamdulillah hari ni jumpa. Ada hari-hari tak jumpa frame yang disediakan. Jadi kalau ada yang berminat untuk mendapatkan kitab ini, boleh lihat di tepi sebelah kalau nampak dalam rakaman ini, mungkin sepertinya sebelah kanan saya, walaupun saya melihat sebelah kiri saya, iaitu ada nombor WhatsApp di situ untuk muslimin muslimat yang ingin memesan buku ini. Jadi yang sudah ada boleh buka ke muka surat 10, iaitu contoh daripada perbuatan Rasulullah SAW dan juga para sahabat Rasulullah SAW, Khulafa ar-Rasyidin dan para sahabat secara rutin melakukan ziarah ke kuburan. Hadis yang pertama, tolong kawan-kawan kita yang masih lagi cenderung untuk menuduh saudara-saudara seagama sebagai penyembah kubur atau pemuja kubur, cuba kita kembali kepada sunnah Nabi SAW, kita kembali kepada sunnah Khulafa ar-Rasyidin, juga perjalanan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain di dalam perkara ini. Qala Talhah bin Ubaidillah, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yuridu kubur asy-syuhada. Falamma ji'na kubur asy-syuhada qala hadhihi kuburu ikhwanina. Daripada Sayyidina Talhah ibn Ubaidillah radhiyallahu anhu, beliau berkata, kami keluar bersama Rasulullah SAW menuju ke makam, yakni kuburan para syuhada, umat Islam yang mati terbunuh di dalam peperangan menentang orang-orang kafir, mati syahid. Kemudian ketika kami sampai di makam syuhada, Nabi SAW bersabda, ini adalah makam
saudara-saudara kita, hadis riwayat Al-Imam Abu Daud rahimahullah. Jadi jelas daripada hadis ini bahawa sengaja pergi menuju ke kuburan untuk menziarah kubur itu adalah sunnah Nabi SAW dan diikuti oleh para sahabat. Nabi berziarah beramai-ramai, bukan satu perkara yang dilarang di dalam agama. Bahawa kita itu bersama dengan teman, keluarga, anak murid, guru dan sebagainya pergi beramai-ramai menziarahi ke kuburan, itu ada contoh daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang kedua, an Muhammad ibn Ibrahim At-Taimi. An Muhammad ibn Ibrahim At-Taimi radhiyallahu anhu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya'ti kubur asy-syuhada'i inda ra'sil hauli fayaqulu assalamu alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbadar. Qala wa kana Abu Bakrin wa Umaru wa Uthmanu yaf'aluna dzalika. Musannaf Abdul Razzaq wa Dalailun Nubuwah lil Baihaqi. Baik. Saya teringat masa saya membentangkan dalil-dalil amalan haul mungkin setahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu di Kuala Terengganu di Masjid Tukku Tuan Besar, kerana memang ada dilakukan sambutan haul, ziarah kubur, berdoa di tepi kubur, dilakukan pembentangan, seminar dan forum sempena peringatan haul tersebut. Ini pernah ditanya tentang hadis ini, maka ini pendetailannya. Hadis ini adalah riwayat Abdul Razzaq dalam Al-Musannaf, hadis nombor 6716, dan oleh Al-Baihaqi dalam Dalailun Nubuwah 111. Jilid yang ketiga, muka surat 306. Tak pastilah 306 atau 603, terbalik dia punya catatan dia ni. Tapi rujukannya di situ iaitu Al-Musannaf li Abdul Razzaq dan juga Dalailun Nubuwah lil Imam Al-Baihaqi. Baik. Diriwayatkan daripada Muhammad ibn Ibrahim At-Taimi radhiyallahu anhu, beliau berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baginda sentiasa mendatangi kuburan syuhada. Kana ya'ti kubur syuhada. Baginda sentiasa mendatangi, menziarahi kuburan syuhada, orang-orang yang mati syahid. Bila? Inda ra'sil hauli, iaitu pada setiap awal tahun. Jadi amalan menziarahi kubur setahun sekali itu ada sandaran, dalilnya daripada perbuatan Nabi SAW. Baginda juga menziarahi kubur setahun sekali. Tapi bukanlah bermakna itu maksimum. Bermakna kalau ziarah lebih pada satu kali tidak boleh. Tapi inti dengan haul ni, dia seolah-olah mengatakan mana ada dalil ni, haul-haul ni, pergi ziarah kubur setiap tahun satu kali. Jadi untuk menjawab kekeliruan tersebut, memang ada sandaran daripada perbuatan Nabi SAW. Memang baginda sentiasa pergi berziarah ke kuburan para syuhada pada awal setiap tahun. Dan baginda bersabda, Assalamualaikum bima sabartum. Salam sejahtera ke atas kamu semua dengan kesabaran kalian kan, bersabar dalam berperang sehingga mati syahid. Fa ni'ma uqbadar. Maka alangkah baiknya tempat kesudahan itu. Kesudahan bagi orang yang mati syahid adalah syurga. Ini ambil daripada Quran sebenarnya, surah Ar-Ra'd ayat 24. Dan Muhammad ibn Ibrahim mengatakan lagi, adalah Abu Bakar, Umar dan Uthman radhiyallahu anhum, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Uthman dan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar dan Sayyidina Uthman yaf'aluna dzalika, melakukan perkara yang sama. Jadi kalau orang yang
benci kepada sambutan haul, ya, orang pergi berziarah ke kuburan setahun sekali, bermakna dia seolah-olah menolak sunnah Nabi SAW pergi ziarah ke kuburan setahun sekali, dan sunnah Khulafa ar-Rasyidin, ya, sekurang-kurangnya dalam hadis ini 3 nama daripada kalangan ulama, 3 nama daripada kalangan Khulafa ar-Rasyidin disebut sebagai melakukan perbuatan menziarahi kubur setiap awal tahun ini. Hadis yang ketiga, qala al-Waqidi qad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazuruhum fi kulli haulin tafawwaha wa idza tafawwaha asy-syu'abu rafa'a sautahu fayaqulu salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Thumma Abu Bakrin kulla haulin yaf'alu misla dhalika, thumma Umar bin al-Khattabi, thumma Utsmanu. Wa kanat Fatimatu bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ta'tihim fatakun indahum wa tad'u. Wa kana Sa'd bin Abi Waqqas yusallimu alaihim thumma yaqbalu ala ashabihi fayaqulu ala tusallimuna ala qaumin yarudduna alaikumus salama. Wa kana Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu yazuru tilkal kubura wa dzukira dzalika aidha an Ummi Salamata wa Abdullah bin Umar wa Abi Hurairah. Dalailun Nubuwah lil Baihaqi wal Maghazi lil Waqidi. Jadi ada dicatatkan dalam Dalailun Nubuwah lil Imam Al-Baihaqi, dan juga dicatatkan di dalam Al-Maghazi lil Imam Al-Waqidi, ya. Iaitu apa? Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi kuburan syuhada pada setiap awal tahun, dan baginda kita sebutkan tadi, salamun alaikum, sejahteralah buat kalian, bima sabartum, dengan kesabaran kalian, fa ni'ma uqbad dar, dan maka alangkah eloknya tempat kesudahan itu. Jadi Nabi SAW menziarahi kubur secara haul, iaitu setahun satu kali. Demikianlah Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar dan Sayyidina Utsman juga melakukan perkara yang sama. Jadi dah jadi sunnah, ya, Khulafa ar-Rasyidin pula. Kemudian para sahabat yang lain, Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu anha, puteri Rasulullah SAW sendiri, juga mendatangi makam syuhada dan duduk berdoa di sana. Jadi ini menjadi dalil, bukan sahaja kita itu disunatkan menziarahi kuburan, bahkan sunat juga kita itu berdoa di sisi kuburan. Berdoa di sisi kubur tidak sebagaimana yang dituduh dengan lantang dan lancang, ya, oleh sebahagian, kononnya itu adalah menyembah kubur, padahal ini adalah perbuatan para sahabat. Dan demikianlah Sayyidina Sa'ad ibn Abi Waqqas mengucapkan salam kepada para syuhada, ya. Assalamualaikum, ya ahla diyaril muslimin, ataupun seumpama dengannya, bagi salam kepada ahli kubur. Lalu beliau menghadap kepada pengikutnya, maknanya datang berziarah kubur ramai-ramai, bagi salam, kemudian tengok pada pengikut, paling pada pengikut, dan kata, tak mahukah kalian itu mengucapkan salam kepada kaum yang nanti akan menjawab salam kalian. Jadi maknanya orang dalam kubur itu boleh mendengar apa yang diucapkan oleh orang yang datang menziarahi kubur. Jadi mereka kan anti, katanya apa bercakap dengan orang mati, ya, padahal tak ada masalah. Yang tak boleh menyembah, menganggap orang mati Tuhan, itu tak boleh. Bahkan menganggap selain daripada Allah Tuhan, tak kisahlah sama ada orang mati atau orang hidup dianggap Tuhan, sebagaimana yang berlaku kepada pengikut Ayah Pin, menganggap Ayah Pin Tuhan, atau berlaku Harun itu Tuhan, atau berlakulah pada mana-mana pengikut ajaran sesat yang menganggap ketua mereka sebagai Tuhan, walaupun ketika itu ketua mereka masih hidup, hukumnya haram dan syirik. Tetapi bercakap dengan orang mati,
bukan menyembah kepada orang mati. Itu yang mereka gagal faham. Kerana alasan dia adalah tak boleh kita itu bercakap ataupun meminta sesuatu kepada orang mati kerana alasannya orang mati tidak boleh mendengar. Jadi saya pernah di Bangkang begitu ketika saya berkuliah subuh di sebuah masjid di negeri Kelantan. Jadi saya katakan kalau alasannya tak boleh dengar, maka kita tak boleh minta tolong dengan orang pekak. Jadi orang ni doktor, medical doktor. Dia termenung sekejap. Kemudian dia datang balik kepada saya, dia kata, tapi Ustaz, orang pekak lain. Orang pekak masih boleh dia faham bahasa isyarat. Jadi saya kata, itu bukan poinnya. Poinnya adalah bermakna, bukan isu orang mati boleh mendengar atau tidak boleh mendengar. Isunya adalah, boleh atau tidak kita itu bercakap ataupun meminta sesuatu kepada dia, padahal dia telah mati. Itu isu dia. Jadi kalau kamu beralasan, tak boleh bercakap dengan orang mati kerana orang mati tidak boleh mendengar, maka seolah-olah kita tidak boleh juga bercakap atau meminta sesuatu daripada orang pekak kerana orang pekak tidak mendengar. Jadi bukan isu mendengar atau tidak mendengar, itu satu. Yang kedua, memang sabit daripada hadis-hadis bahawa orang yang mati di alam ruh, dia boleh mendengar apa yang diucapkan oleh orang yang masih hidup di alam dunia. Sebab itulah ketika Nabi SAW ditanya oleh sahabat bercakap dengan bangkai, dengan mayat, Nabi SAW menjawab, tidaklah kamu itu lebih mendengar dari mereka. Maknanya orang mati, hatta di kalangan orang kafir pun mendengar apa yang diucapkan oleh orang yang masih hidup, kecuali mereka itu tidak boleh menjawab, tidak boleh respon kepada kita bersuara. Tapi kalau di alam roh, mereka respon dalam bentuk sekiranya apa yang kita ucapkan itu merupakan ucapan salam, maka berdasarkan kata sahabat Nabi dan juga kata Nabi SAW sendiri sebelum daripada itu, adalah mereka itu menjawab salam yang diucapkan. Demikianlah Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri berziarah ke makam mereka. Demikian pula diriwayatkan berziarah itu adalah Ummu Salamah, Abdullah bin Umar dan Abu Hurairah radhiyallahu anhum. Jadi ini menunjukkan bahawa amalan menziarahi kubur, berdoa di sisi kubur, berkata-kata dengan orang dalam kubur, itu adalah amalan yang diamalkan oleh para sahabat, maka adalah sangat bahkan sangat biadab apabila dikatakan amalan ini adalah amalan yang syirik. Jadi mereka seolah-olah jadi golongan materialistik yang membayangkan seolah-olahnya kehidupan ini hanyalah kehidupan dunia saja. Bila mati dah tak ada apa-apa lagi. Padahal kita orang Islam, orang mukmin, kita percaya bahawa kehidupan ini sebahagiannya di alam dunia dalam bentuk ruh dan jasad, dan sebahagiannya di alam barzakh, iaitu dalam bentuk ruh, jasad sudah hancur. Dan nanti akan ada lagi kehidupan di alam akhirat yang mana ruh dan jasad itu bersatu kembali. Jadi itu cara kita orang beriman berfikir. Jadi entah macam mana kawan-kawan kita ni dalam dia mendakwa, dia nak mempertahankan tauhid, nak mempertahankan akidah, nampaknya kefahaman tauhid dan akidah dia sangat bercanggah. Nanti insya-Allah jam 11 nanti, tapi bukan di page saya lah kita akan fokus direct kepada isu ini, kerana puncanya adalah apa yang disebutkan sebagai tauhid 3. Jadi insya-Allah jam 11 nanti, dan mungkin saya akan berhenti awal sedikit lah untuk kelas kita pada hari ini, kerana nak bersiap sedikit untuk pembentangan jam, iaitu aplikasi tauhid 3 di dalam masyarakat Melayu, iaitu diberikan. Maka kalau yang berminat, bukan di page saya tapi di page Markas Al-Irsyadiyah, boleh lihat di page saya ni. Sebentar tadi saya ada kongsikan link untuk ke page Markas Al-Irsyadiyah ini, dan juga ada juga disertakan link YouTube channel. Saya tak pastilah yang mana satu akan bersiaran secara live. Yang pasti kalau Facebook tu insya-Allah lah secara live. YouTube saya tak pasti, saya tak biasa sangat boleh tengoklah. Baik. Hadis yang keempat,
Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya'ti kubur asy-syuhada'i inda ra'sil hauli fayaqulu assalamu alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Wa kana Abu Bakr wa Umar wa Utsman yaf'aluna zalika. Wa zara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qabra ummihi yauma fathi Makkah fi alfi muqanna'in. Dzakarahu ibnu Abi Dunya wa dzakara ibnu Abi Syaibata an Aliyin wa Ibni Mas'udin wa Anasin wa Anas bin Malikin ijazata ziyaratil kuburi wa kanat Fatimatu tazuru qabra Hamzata kulla jum'atin wa kana ibnu Umar yazuru qabra abihi fayaqifu alaihi wa yad'u lahu wa kanat Aisyatu tazuru qabra akhiha Abdurrahman wa qabruhu bi Makkah. Dzakara dzalika kullahu Abdul Razzaq. Ya, syarah Sahih Al-Bukhari li Ibn Battal wa Umdatul Qari syarah Sahih Bukhari lil Aini. Ya, jadi ada dicatatkan di sini. Pertama, lebih kurang dengan hadis-hadis yang terdahulu, bahawa Nabi SAW menziarahi kuburan para syuhada setiap awal tahun, kemudian mengucapkan salam sebagaimana kita telah sebutkan tadi, dan perbuatan yang sama dilakukan oleh 3 orang di kalangan Khulafa' ar-Rasyidin, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar dan Sayyidina Utsman radhiyallahu anhum. Kemudian Nabi juga dicatatkan bermusafir untuk ziarah kubur ibu baginda pada hari pembukaan Makkah, iaitu di satu tempat Alfi Muqanna. Ini disebut oleh Ibn Abi Dunya dan juga disebut juga oleh Ibn Abi Syaibah, dan diriwayatkan daripada Sayyidina Ali, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, Sayyidina Anas bin Malik membenarkan ziarah kubur. Jadi pandangan yang melarang ziarah kubur itu pandangan yang ketinggalan daripada pegangan para sahabat. Demikianlah puteri Nabi SAW, Fatimah radhiyallahu anha, menziarahi kubur Sayyidina Hamzah ibn Abdul Muttalib radhiyallahu anhu, iaitu bapa saudara Nabi, dijadikan sebagai rutin mingguan. Setiap hari Jumaat menziarahi kepada kubur Sayyidina Hamzah. Jadi golongan yang keliru ni, kita ziarah kubur hari Jumaat dia marah, ziarah kubur hari raya marah, ziarah kubur sempena haul marah. Padahal kemarahan dia itu tidak ada dalil. Kita yang mengamalkan ada dalil. Wa kana ibnu Umar, beginilah Sayyidina Allah bin Umar radhiyallahu anhuma menziarahi kubur bapanya, iaitu Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, lalu berdiri di situ dan berdoa di situ. Demikianlah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha juga menziarahi kubur saudaranya Abdurrahman, padahal kuburnya itu berada di Makkah. Mana kadang-kadang dia komplain, jangan musafir, tak boleh musafir ziarah kubur. Ini sahabat lakukan. Jadi mereka ni seolah-olah lebih pandai memahami agama daripada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Dan kemudian ziarah ini ada berbagai jenis. Ahli hadis Syekh Abdul Rauf Al-Munawi berkata, qala Subki wa ziyaratuha ay ziyaratul kubur aqsamun. Ahaduha limujarradi ru'yatiha bighairi ma'rifatin bi ashabiha wala qasdi istighfarin lahum wala tabarrukin bihim wala adai haqqin lahum wa huwa mustahabbun li hadzal khabar. Atsani ad-du'a lahum kama da'an Nabi sallallahu alaihi wasallam li ahli al-Baqi' wa huwa mustahabbun li kulli mayyitin muslimin. Ats-tsalitsu lit-tabarruki idza kanu sulah. Ar-rabi'u li ada'i haqqihim faman lahu haqqun ala insanin yaburruhu bi ziyaratihi sallallahu alaihi wasallam qabra ummihi fayambaghi dzalika rahmatan lil mayyiti wa riqatan wa ta'nisan. Faidul Qadir, juzuk yang ketiga. Jadi Al-Imam Al-Munawi menyebutkan bahawa Al-Imam As-Subki rahimahullah ta'ala berkata, ziarah kubur ni ada beberapa jenis. Jadi jangan kita sangkakan, oh, ziarah kubur macam ni saja boleh. Kalau ziarah kubur pergi berdoa tak boleh. Kalau ziarah kubur untuk ambil berkat tak boleh. Kerana kalau kita lihat pegangan para ulama, tidak demikian. Ulama dia
kepada dalil-dalil, maka dia memahami daripada hadis-hadis yang kita sebutkan tadi, bahawa ziarah kubur itu ada beberapa jenis dan kesemuanya itu dibenarkan ataupun digalakkan. Yang pertama adalah sekadar melihat kubur saja. Tak tahu pun siapa penghuninya, bukan kubur ayah kita, bukan kubur mak kita, bukan kubur rakan ataupun saudara kita. Hanya kan ada kubur di situ, kita pergi ziarah, nak tengok. Kenapa? Dan juga bukan untuk memohon ampun, bukan untuk istighfar bagi ahli kubur itu, dan bukan juga nak ambil berkat, ataupun untuk memenuhi hak persaudaraan. Ziarah semacam ini dianjurkan berdasarkan hadis tentang ziarah. Nabi SAW suruh kita ziarah kubur secara umum. Jadi bila kita pergi ziarah kubur, bukan kubur saudara kita, bukan kita pergi tengok saja kubur tu, itu pun sudah memenuhi tuntutan menziarahi kubur. Sekurang-kurangnya ia boleh mengingatkan kita kepada kematian, mengingatkan kita kepada negeri akhirat. Ziarah saja. Tak tahu kubur siapa yang awak ziarah tu? Tak tahulah, wallahualam saja nak tengok kubur. Jadi ingat kepada mati, ingat pada akhirat, ya. Tak ada pun berdoa meminta ampun kepada Allah buat ahli kubur, tidak. Itu pun mustahab, ya, digalakkan kerana ada hadisnya. Jenis yang kedua adalah kita ziarah kubur itu untuk berdoa bagi orang yang mati di situ, ya. Mungkin kuburan di kampung kita ingat di situ ada jiran-jiran kita, orang-orang yang kita pernah kenal, orang yang kita pernah minum kopi bersama misalnya. Lalu kita pergi, ya, balik pada masjid, kita singgah ke kuburan tu untuk mendoakan keampunan buat mereka. Itu juga sunat, ya, kerana Nabi SAW juga pernah pergi ke kubur mendoakan misalnya orang-orang yang dimakamkan di Al-Baqi'. Jadi yang demikian itu, pergi ke kubur untuk tujuan mendoakan bagi orang yang dimakamkan atau yang dikuburkan di situ, itu sunat untuk setiap mayat orang Islam. Tapi kalau itu mayat itu orang kafir, maka tidak dituntut kita itu mendoakan mereka, ya, hanya kan mayat orang Islam saja. Yang ketiga, kita ziarah kubur itu litabarruki, untuk mengambil barakah, untuk mendapat kebaikan. Ini hanya sekiranya kuburan itu kuburan orang soleh, idza kanu sulahaa. Yang ini yang mereka anti sangat. Yang ini yang mereka kata syirik. Mana boleh ambil berkat dengan kubur? Itu maknanya mensyirikkan Allah. Jadi isu ambil berkat ini kan saya telah terangkan sebelum daripada ini, adalah al-mu'amalatu bil asbab. Kita itu berinteraksi dengan sebab musabab. Kalau kamu nak bercakap bahawa kebaikan semuanya di tangan Allah, memang betul. Itu dari segi hakikat. Maknanya kebaikan apa yang kita dapat, sembuh daripada penyakit, kebaikan tak, ia daripada Allah. Tapi kenapa kamu masih berinteraksi dengan asbab? Kenapa kamu masih berubat, ambil makan ubat, pantang dan sebagainya? Kalau memang yang menyembuhkan adalah Allah, kalau ikut logik kamu, tak payah makan ubat. Demikianlah, dari segi hakikat kita faham bahawa yang mengenyangkan kita adalah Allah, itu kebaikan. Lapar itu kan letih, satu penyiksaan kalau kita lapar. Tetapi bila kenyang itu satu kebaikan, dapat makan. Padahal yang mengenyangkan adalah Allah. Kenapa kita masih berinteraksi dengan asbab? Kenapa kita masih makan? Maka demikianlah, kita itu menziarahi kepada orang soleh ada kebaikan kepada hati kita, kepada kesolehan hati kita. Kerana orang-orang soleh ini, kebaikan mereka itu tidak terhenti dengan kematian mereka. Sebab kebaikan itu memang daripada Allah asalnya. Jadi adakah Allah Ta'ala hanya boleh memberikan kebaikan kepada orang yang hidup saja? Maka pada orang mati Allah tidak boleh memberikan kebaikan? Jelas tidak. Jadi menziarahi kubur orang soleh ini juga adalah amalan Nabi SAW. Orang-orang mati syahid itu orang soleh. Nabi menziarahi kepada mereka setiap tahun. Juga amalan Khulafa Ar-Rasyidin, amalan puteri Nabi SAW menziarahi kepada makam Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu yang mati syahid. Jadi ada kebaikan pada kita itu menziarahi kubur orang yang soleh. Tapi kalau kubur orang biasa, tidak disunatkan. Kita ziarah untuk tujuan tabarruk. Kalau tujuan nak mendoakan, sila saja nak pergi ziarah, okey. Tapi kalau tujuan datang daripada kesolehan, bukan daripada kuburan. Jadi sebab itulah kita kata ambil berkat ni di kubur orang soleh.
tidak dikubur secara umum macam itu. Kalau memang kita kata menyembah kubur, maka sepatutnya kubur siapa pun, sebab yang disembah adalah kubur. Kubur siapa pun tak kisahlah. Tapi ceritanya bukan menyembah. Ceritanya nak mengambil kebaikan. Maka kebaikan ini didapati daripada kesolehan. Kesolehan ini ada pada orang yang soleh. Baik orang soleh itu masih hidup di alam dunia, maupun orang soleh itu telah berpindah ke alam ruh, tetap kebaikan daripada kesolehan mereka itu ada. Ini namanya tabarruk, ya, mengambil kebaikan. Hukumnya sunat. Ar-rabi'u li'ada'i haqqihim. Yang keempat adalah untuk memenuhi hak mereka. Orang yang ada bagi dia tu ada hak ke atas kita. Yang sepatutnya kita itu buat baik. Kalau dia masih hidup, dia ada hak. Tapi dia dah meninggal dunia. Maka caranya adalah dengan kita menziarahi kuburan. Ya. Misalnya ibu bapa kita. Ya, ibu bapa kita dah meninggal. Tapi kalau masa dia masih hidup, kita kan perlu buat baik pada dia. Jumpa dia, bagi makanan pada dia, bagi hadiah kepada dia, bagi duit kepada dia, bercakap elok dengan dia. Tapi kan dah meninggal dunia. Macam mana cara? Salah satunya adalah kita, ibu saya, ini ayah saya misalnya, ini guru saya. Jadi antara contohnya, Nabi SAW sendiri menziarahi kepada kuburan ibu baginda, dan itu adalah satu perbuatan yang patut, kerana sebagai rahmat, kan? Ini ibu kita, takkan kita tidak ada rahmat, kasihan, belas kepada dia. Dan ini sebagai satu bentuk kelembutan hati dan kemesraan. Ini disebut dalam kitab Faidul Qadir. Jadi selesai, ya, banyak sekali contoh-contoh. Sebenarnya kalau rakan-rakan kita ini memang dia tu ada datang mendengar kuliah kita dengan niat dia tu nak mengenal pasti kebenaran, nak ikut kepada kebenaran, sudah lebih daripada memadai, ya. Contoh daripada perbuatan Rasulullah SAW sendiri, contoh daripada perbuatan Khulafa Ar-Rasyidin, contoh daripada perbuatan sahabat-sahabat yang lain, lagi kalam para ulama di dalam menerangkan hadis tadi. Sudah cukup sebenarnya untuk dia itu memotong lidah dia yang sentiasa mencerca orang-orang Islam sebagai penyembah kubur, pemuja kubur dan sebagainya. Dan bertaubat dia daripada dosa tersebut, kerana menuduh saudara seagama sebagai penyembah kubur adalah melontarkan tuduhan kafir sebenarnya. Kerana menyembah kubur tidak ada khilaf. Sebagaimana saya sebutkan, sembah apa sahaja lain daripada Allah Ta'ala itu adalah kesyirikan. Jadi di buku ini nanti kita akan ulas secara lebih mendalam, ya. Ini adalah secara on the surface terlebih dahulu untuk dapatkan dalil-dalil umum dahulu. Tapi nanti ke depan akan diulaskan secara lebih detail lagi, iaitu 3 jenis ziarah, ya, iaitu ziarah ke makam orang Islam secara umum, ziarah ke makam kaum kerabat dan sahabat, serta ziarah untuk mencari barakah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu kita ziarah ke makam para nabi, ziarah ke makam para ulama, ziarah ke makam para wali, tabarrukan untuk mendapatkan keberkatan. Itu nanti akan ada pendetailannya insya-Allah. Dan kuliah kita pada hari besok 17 insya-Allah, tata cara adab kita di dalam menziarahi kuburan. Ada cara yang dianjurkan. Kadang-kadang orang pergi ziarah kubur ni dia tak ikut adab dia, pergi sana huha-huha, bergelak ketawa, lagi buat filem, lagi berselfie ke sana kemari. Jadi sepertinya tidak ada tata cara dia. Jadi insya-Allah kita nak tahu sebagai orang Islam, bila kita ziarah kubur, apakah tata cara yang sepatutnya dilakukan. Selepas itu, selepas kita faham tata cara menziarah kubur mengikut sunnah, barulah kita pergi kepada bab yang menjadi the main point dalam buku ini yang kita nak sampaikan, adalah tentang tuduhan penyembah kubur itu. Wallahu alam. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama natar'adha bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin.